Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk yang lepas kamu dah belajar tentang bahan larut dan bahan tidak larut. Jadi pada minggu ini kamu akan belajar tentang bahan larut lebih cepat. Kita akan siasat sama-sama kelarutan gula dalam 3 situasi berbeza. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, baik, situasi pertama adalah kita nak menyiasat kelarutan gula di dalam air panas dan juga air sejuk. Jadi bekas A ni, gelas A cikgu dah letakkan air sejuk, gelas B cikgu letakkan air panas. Okey, kita nak masukkan gula. Okey, 1 sudu gula. Cikgu akan mulakan dengan air panas dahulu. Cikgu masukkan dalam bekas air panas, berisi air panas. Kemudian cikgu aduk dan cikgu akan rekod masa berapa minit untuk gula tersebut larut. Okey, dah larut Jadi masanya dalam 7.88 saat. Okey, sekarang kita nak kaji pula untuk air sejuk. Okay, cikgu akan masukkan sama juga amount gulanya, 1 sudu. Okey, masukkan dalam air sejuk. Okey, kemudian cikgu set masa dan kita kacau. Okey, masa dah hampir 15 saat tapi gula masih belum larut sepenuhnya. Jadi, yang mana larut lebih cepat? Okey, pandai. Gula larut dengan lebih cepat di dalam air panas. Baik, situasi satu tadi kita ubah suhu air, iaitu kita guna air panas dan juga air sejuk. Untuk situasi kedua, kita nak menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk ataupun tidak. Okey, jadi sekarang bekas A dan bekas B, cikgu guna air yang sama suhu air biasa saja. Okey, cikgu akan masukkan gula sama juga 1 sudu untuk bekas A, 1 sudu juga untuk bekas B. Okey, sekarang cikgu hanya akan aduk bekas B saja. Bekas A cikgu biarkan, cikgu tak aduk. Okey, sekarang cikgu set masa juga, okey. Okey, kita tengok. Bila cikgu aduk, okey, cuba perhatikan di dalam bekas gelas B ni. Okey, hampir gula tu sampai keseluruhannya dah larut Okay, kalau kita tengok dalam bekas A yang cikgu tak aduk ni, okay, gula tu masih mendak di bawah. Nampak gula mendak dekat bawah. Dia tidak larut sepenuhnya. Okey, jadi yang mana lagi cepat? Yang kita aduk ataupun yang tidak aduk? Okey, pandai. Pada bekas yang kita aduk, gula akan larut dengan lebih cepat berbanding bekas yang kita tak aduk. Okey. Baik, untuk situasi ketiga, kita akan menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. Okey, cikgu gunakan 2 bekas A dan B, dua-duanya air yang sama suhu, air biasa saja cikgu guna. Tapi untuk bekas A, cikgu akan masukkan sekejap lagi, cikgu akan masukkan gula pasir, gula biasa yang mak kita buat air tu. Tapi untuk bekas B, gelas B, cikgu akan masukkan gula batu. Okey, ni gula batu. Pernah tengok tak gula batu? Dalam buku teks dia suruh pakai gula cube, tapi cikgu tak ada gula cube, jadi cikgu gunakan gula batu. Ni gula batu. Bentuk dia macam batu. Keras pun macam batu. Okey? Jadi cikgu akan masukkan dulu gula pasir 1 sudu untuk bekas A dan juga gula batu untuk bekas B. Okey, kita akan aduk kedua-dua gelas. Okey, kita tengok mana yang larut dengan lebih cepat. Okey, kita aduk kedua-duanya A dan B. Okey. Okey, kalau kamu dapat perhatikan, gula dah tidak kelihatan di dalam bekas A, dalam gelas A. Jadi gula dah larut dalam gelas A. Tapi kalau kita tengok pula bekas B, okey, masih nampak dekat situ. Gula batu masih di situ, dia belum larut. Jadi apa yang berlaku di sini adalah gula pasir larut lebih cepat kerana apa agaknya? Kerana saiznya.
saiznya lebih kecil. Dia macam pasir kan? Tapi gula batu ni saiz dia besar. So, dia lambat larut. Okey? Okey, baiklah. Kita dah selesai menyiasat kelarutan gula dalam 3 situasi tadi. Di mana yang pertama, kita ubah suhu air sejuk dan air panas. Yang kedua, satu bekas kita aduk, satu bekas lagi kita tak aduk. Dan situasi ketiga, saiz gula. Kita gunakan gula pasir di mana saiznya lebih kecil dan kita gunakan juga gula batu di mana saiznya lebih besar. Jadi berdasarkan ketiga-tiga penyiasatan tadi, apa yang kamu dapat rumuskan? Okey, cikgu ada sediakan juga soalan. Okey, nanti kamu boleh jawab untuk menguji kefahaman kamu berdasarkan aktiviti yang cikgu kongsikan pada hari ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.